A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa 'ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa at-tayru kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita ditemukan lagi. Dan terlebih dahulu saya mohon ampun maaflah pada jemaah sekalian atas ketidakhadiran saya beberapa minggu yang lepas, sebabkan kerana kesihatan saya. Dan hari ini saya kuatkan semangat saya untuk hadir. Bukan saja kelas di sini, tapi kebanyakan kelas saya semua saya cutikan hampir seminggu lebih. Doakanlah mudah-mudahan Allah berikan kesihatan pada saya dan kita boleh sama-sama berjumpa dan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mentadabbur daripada ayat Al-Quranul Karim. Kita sambung pengajian kita dalam Riyadhus Shalihin jilid yang kedua, bab berbuat baik, berbakti kepada kedua ibu bapa dan memelihara hubungan silaturahim. Kita masuk pada hadis 147. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu an qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bihusni sahabati, qala ummuka, qala summa man, qala ummuka, qala summa man, qala ummuka, qala summa man, qala abuka. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahaqqu bi husni sahbati, qala ummuka summa ummuka summa ummuka summa abaka summa adnaka adnak. Wa fi riwayatin summa abuka wa hadza wadih. Maksud daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, juga katanya ialah hadis yang lepas daripada Abu Hurairah, dan ini juga adalah daripada Abu Hurairah. Katanya, seseorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak
menikmati pergaulanku yang baik. Jawab Rasulullah, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa pula? Jawab Rasulullah, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa pula? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa pula? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapamu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat lain, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling berhak dengan pergaulan yang baik? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapa kamu, kemudian orang yang terdekat dengan kamu. Dalam satu riwayat lain, kemudian bapamu. Lafaz ini adalah lebih jelas. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis kita baca riwayat daripada Abu Hurairah, kisah bagaimana seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkhidmatan sebagai seorang anak kepada ibu bapa ataupun pada siapa sahaja, siapakah perlu yang dia ini menjaga dan juga menikmati pergaulan padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat tersebut, ibu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibu kamu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibu kamu. 3 kali kepada ibu, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabat tersebut ayah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita faham daripada hadis yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalan yang kita boleh ambil di sini, kenapa ibu didahulukan sehingga 3 kali, barulah kepada ayah. Sedangkan kedua-duanya adalah tanggungjawab ke atas anak-anak pada orang tua, ibu dan bapa. Tapi kenapa dinyatakan sampai 3 kali ibu, barulah kepada ayah? Di sebalik apa yang kita lihat, sesuatu yang berlaku kepada ibu tidak ada pada ayah. Ada 3 benda yang berlaku pada ibu tidak berlaku pada seorang ayah. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ibu, susah payah yang pertama ialah ibu, susah payah yang kedua ialah ibu, susah payah yang ketiga ialah ibu. Ayah tak tanggung. Sikit pun dia tak tanggung seperti mana kepayahan seorang ibu. Yang pertama ialah kepayahan bagi seorang ibu menanggung selama 9 bulan 10 hari. Apa dia? Iaitu ibu yang terpaksa mengandung. Sebab tu dinyatakan bahawa kepada ibu kamu. Bukan masa yang sedikit, bukan masa yang singkat, tapi masa yang lama. 9 bulan 10 hari terpaksa dia berada di dalam rahim. Satu nyawa yang perlu dijaga. Kemana sahaja dia pergi, dia bawa, dia tetap dijaga sampailah kandungan dia besar. Bawa satu badan kita ni pun kita terkadang terlalai. Ini kan pula dalam badan kita ada lagi satu nyawa. Ayah tak tanggung. Ayah tak pernah menanggung rasa kandungan dalam perut yang bergerak, yang meronta,
di dalam tempat yang sempit. Ibu-ibu yang menanggung. Sebab itulah dikatakan perkhidmatan, berkhidmatlah, berbuat baiklah, bergaullah kamu dengan ibu kamu. Yang pertama. Nabi menyatakan yang kedua, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibu kamu. Perkara yang kedua, yang ditanggung oleh ibu, tidak ditanggung oleh ayah. Sudah semestinya mempertaruhkan nyawa ketika mana dia nak bersalin. Dia nak bersalin, sebab itulah berbaktilah kamu kepada ibu kamu. Dia mempertaruhkan nyawa sehingga kan waktu itu rasa gementar, takut tuan-tuan. Nak tak nak terpaksa tempuh. Dia tak boleh simpan dah. Cukup 9 bulan kena keluarkan. Sebab tu dia kata, kena berkhidmat dengan ibu kamu. Susah payahnya nak mengeluarkan anak, nak mengeluarkan bayi daripada rahim ni. Kita boleh bayangkan keadaan rahim ni tuan-tuan. Paling besar pun 10 cm tuan-tuan. Kita ambil pembaris ni, 10 cm panjang mana, lebih kurang panjang ni, 10 cm. 10 cm panjang ni. Terkadang 8, terkadang 9. Dia membuka ruang untuk keluarkan satu objek kepala yang kita dekapkan kedua belah tangan ni. Inilah kepala bayi. Nak keluarkan daripadanya ialah 10 cm. Apa berlaku tuan-tuan? Akan berlakulah satu kesakitan yang amat sangat. Terdapat 2 lapisan. Ketika itu dia gunting. Kalau orang dahulu dia tak gunting tuan-tuan. Dia teran sekuat hati dia, kumpulkan tenaga, dan waktu tu terkoyak dengan sendiri. Yang merasanya ialah seorang ibu. Dia mempertaruhkan nyawa, terkadang tak boleh keluar tuan-tuan. Ada yang dulu keadaan songsang, kaki keluar dulu baru kepala. Ada di antara yang melintang tuan-tuan. Sedangkan rahim tu dah buka dah, tapi tak boleh keluar. Satu ketika dahulu tiada hospital jauh. Sebab tu kita tengok nenek-nenek dahulu, yang sekarang kita kata nenek lah. Waktu kita kecil-kecil dulu, ada orang meninggal kerana bersalin. Sebab apa? Sebab dia mempertaruhkan nyawa. Sebab tu siapa yang melahirkan anak, Allah berikan kelebihan atas dia, ialah hapuskan segala dosa-dosa dia yang lama. Dia ibarat seperti mana kain putih. Bukan sahaja bayi yang keluar tu tak berdosa, tapi ibu yang bersalin tu pun tak ada dosa langsung. Itulah kelebihan yang ada pada seorang ibu ketika melahirkan anak. Bapa tak merasainya. Dia dapat merasakan dalam keadaan kesakitan, tapi dia tak rasa sakit sebenar. Dia nampak isteri dia sakit, tapi dia tak dapat rasa yang sebenar. Kerana ibu akan merasa dalam keadaan dijahit. Dijahit, subhanallah, maha suci Allah. Daripada sebesar 10 cm tuan-tuan, dia akan mengecil dengan 2 lapisan jahitan. Allahu Akbar. Sebab tu jangan sekali-kali kamu ini menderhaka pada ibu dan ayah kamu. Buat baik kepada yang kedua, ibu kamu. Dan yang ketiga, yang tidak ada pada ayah, ada pada ibu, apa dia? Iaitu menyusukan. Sebab itulah Nabi SAW bagi tahu, nak buat baik pada siapa? Ibu, yang kedua ibu, yang ketiga ibu. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, dan ibu yang menyusukan. Itu 3 kali. Ayah-ayah tak akan keluar susu, tapi ibu-ibu yang akan keluar susu. Kalau seandainya ayah goncang butuh susu tu, dia goncang, dia bagi minum, tapi yang menanggung sakit siapa? Ibu. Kalau seandainya bayi tak menyusu kepada susu ibu dia, air susu ni akan keluar. Itulah anugerah Allah.
Bila seseorang perempuan beranak aja, maka akan datang susu pada jasad dia, pada tabung dia. Kalau seandainya tak dikeluarkan, dia boleh datangkan bahaya kepada seorang ibu. Sebab tu kadang bayi yang kecil-kecil dia masukkan dalam botol pakai mesin, keluarkan. Dia keluarkan. Minuman tu untuk siapa? Untuk si anak. Itu tak ada pada ayah, pada ibu. Sebab tu berbaktilah kamu kepada ibu kamu. Dan selepas tu, apa yang ditanggung oleh ibu tidak ditanggung oleh ayah. Tak ada. Sebab itulah dia kata bakti pada ibu kamu. Kalau seandainya tidak tidur malam ibu, ayah pun tak tidur malam. Kalau seandainya anak dia tak dapat susu, kerisauan kepada ibu, ayah pun menanggung risau juga. Sebab tu Nabi kata selepas tu barulah ayah. Itu di sebalik hikmah kenapa Nabi SAW mengatakan kepada ibu, kepada ibu, kepada ibu. Sebab itulah siapa yang ada ibu ataupun ada di antara dua atau ada kedua-duanya, maka berbaktilah kamu kepada kedua ibu bapa kamu selagi ada. Kerana kalau sekiranya kita ini dengan membuat amalan-amalan yang Allah suka, Allah cinta, kita membaca Quran, kita berzikir, kita bertahajud, kita bersedekah, kita puasa. Tapi bila mana dia ini menjadi anak derhaka, semua benda-benda yang kita buat yang Allah Ta'ala suka, semua tu akan habis. Betapa tingginya martabat seorang ibu dan juga ayah. Tapi hakikat dia ibu-ibu, ayah-ayah, percayalah, suatu ketika kita akan jadi ibu, kita akan jadi ayah. Suatu ketika kita akan jadi tua. Macam mana kita menjaga anak-anak kita, suatu ketika anak-anak itu akan membuat kepada kita. Berbaktilah, berbaiklah kepada anak. Sesungguhnya anak itu akan berbakti kepada kedua ibu bapa. Bermaksud kalau kita ada ibu ayah sekarang ni, ingatlah dia, pergilah ziarah dia, tanyalah kabar dia, jumpalah dia. Suatu ketika kita dah tua ni, ibu ayah dia tak nak minta apa-apa. Tapi dia datang cuma nak melihat anak dia je. Percayalah, bila kita dah tua, kita dah ada cucu, kita dah tak nak minta apa-apa. Kadang kita tengok anak kita datang pun kita dah rasa terlega dah, hati kita dah tenang. Kita nak duit dia ke? Tak. Cuma sekadar kita nak tengok dia ada, dia ketawa, dia senyum, dah lega dah hati kita. Tapi jarang orang dalam keadaan bila ayah dah tua, mak dah tua, dia kerap untuk menziarahi mak dan ayah. Sebab itulah dikatakan bahawa ibu dan ayah ni ibarat seperti tikar. Ibarat seperti, kalau sekarang ibarat seperti kapet lah. Kapet ni tuan-tuan, kalau baru, suka tak dia duduk? Orang akan suka duduk. Dapat kapet baru letak depan TV tuan-tuan. Dia ambil bantal, dia boleh baring tengok TV. Kalau tak baring atas tilam, dia baring atas kapet. Kenapa? Sebab kapet tu baru, kapet tu tebal, kapet tu wangi. Satu ketika kapet tu bila dipijak digunakan, dia lama-lama jadi nipis. Kita jalan kapet tu pun terlipat. Dia tak rasa gebu dia tak rasa lembut dia pijak dah rasa macam rasa keras. Ditambah dengan habuk dia, ditambah dengan bau dia, ditambah dengan kotor dia, waktu tu dia tak indahkan dah. Macam itulah sebagai seorang bapa dan juga ibu. Waktu kita jadi ibu bapa muda-muda, kita masih dalam keadaan pilih baju pakai ni. Kita memilih baju pakai ni.
Nak pergi masjid pun kita nak pakai yang cantik-cantik. Percayalah, satu ketika kita dah makin lama makin berumur, kita dah tua. Pakaian yang kita gunakan tu kadang 3-4 helai je. Dia pusing kat situ je. Perhatikanlah mak kita, perhatikanlah ayah kita. Belikanlah baju yang baru-baru, suruh dia pakai. Tak. Dia pakai baju tu, rutin itulah. Kain pelikat, itulah dia pusing. Kalau sekarang kita punya kain pelikat ni berderet. Tapi satu ketika sampai kita dah tua, kita dah tak boleh jalan jauh dah. Itu kain pelikat kita, kita basuh. 2-3 hari kita basuh, pakai itu balik. Kalau sekarang kita boleh pilih. Dia pakai sekadar apa yang ada aja. Baju dia pakai sekadar apa yang ada. Anak belikan baju opah baru tu, baju opah tu, suruh pakai. Nak sedapkan nanti anak, pakai dia pakai. Tapi besok, dia tukar, dia tak pakai, dia pakai yang lama lagi. Percayalah. Itulah ibarat seperti mana kita ni, suatu ketika akan jadi macam tu. Sebab itulah, kena berhati-hati. Bila mana kita ini menjadi seorang anak, dan satu ketika nanti kita akan jadi seorang bapa, dan satu ketika kita akan jadi datuk. Layanilah ibu bapa kamu seperti mana dia melayani kamu ketika mana kamu kecil. Macam mana kita doa, ya Allah ampunkanlah ibu ayah aku ni, kasihanilah mereka seperti mana dia mengasihani aku ketika kecil. Sebab tu dalam satu ketika pakaian ibu kita berubah. Makan ibu ayah kita pun berubah. Ayah kita dulu boleh makan tulang-tulang tu, dia boleh hisap, dia boleh gigit. Kepala ikan tu dia boleh mama dah. Sekarang ni dah tak boleh. Kita kena layan dia, ya kita kena layan dia. Sebab syurga ada kat dia masa tu. Kalau kita tak layan dia, kita tak gembirakan hati dia, kita tahajud, kita doa macam mana sekalipun kita buat, sehingga kan melukakan mak dan ayah, maka tunggulah kamu berada dalam api neraka. Bermaksud ibu dan ayah kita itulah pintu syurga untuk kita. Makan kena layan. Kenapa kita nak membentak, nak marah pada ibu dan ayah kita? Siapa yang mengajar kita untuk bercakap? Ibu ayah kita yang ajar kita cakap. Dan pernah tak ibu ayah kita marah ketika mana kita mula belajar bercakap? Ada tak ibu ayah marah? Tak marah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dulu pernah saya cakap, pernah saya ceritakan, dan tuan-tuan pun pernah dengar satu iklan, ingat tak iklan dia? Seorang anak tengok ayah dia berada di pangkin depan rumah kan. Apa anak dia cakap apa? Ayah, burung apa tu? Ingat? Ayah dia kata apa? Murai. Burung apa ya? Burung murai. Ayah, burung apa? Burung murai. Burung apa ya? Burung murai. Ayah dia marah? Ayah tak marah tuan-tuan. Burung murai sayang. Itu burung murai. Burung apa ya? Murai. Burung murai. Ayah kita ajar cakap. Satu. Ini atuk. Ini ayah punya ayah, nama ni atuk pada alung. Kita ajar. Tapi kenapa bila satu ketika dia dah besar, dia boleh bentak pada ibu dan ayah dia? Tak akan menjadi anak derhaka? Ya, jadi anak derhaka lah. Tapi satu ketika ingat, bila kita tua, kita akan berbalik pada tu. Sebab tu dipesankan kepada anak, dan kita sebagai anak kena tahu. Ibu kita suatu ketika pendengaran dia akan jadi kurang. Sebab tu nak memanggil mak tak boleh panggil lagi jauh. Mak, tak boleh. Dia kena pergi dekat-dekat cakap mak. Dan terkadang mak akan jadi, dia cakap, kita cakap, dia kadang tak dengar. Satu, kedap, dia lah lupa. Waktu dia lupa itulah sebenarnya
ujian bagi kita. Sebab tu dalam kehidupan kita, ujian ni ada beberapa ujian bagi kita. Yang pertama, bukan saja kepada harta, ujian kepada umur, ujian kepada ibu bapa, ujian anak-anak, ujian kepada harta kita ni. Harta, usia, ibu ayah, anak-anak, isteri. 5. Ni 5 ni. Allah bagi usia ni kita untuk apa? Untuk ujian lah ni. Ujian Allah bagi. Adakah kita menyempurnakan hak sebagai seorang manusia untuk abdikan diri pada Allah Ta'ala? Aku bagi usia kamu. Bagaimana kamu usia kamu ni kamu habiskan? Ada 24 jam. Kamu habiskan untuk aku berapa jam? Kamu sebut nama aku berapa jam? Sedangkan yang lebih tu kamu buat apa? Akan dipersoalkan. Manusia dalam alam kubur dia terkapai-kapai. Dia terkapai-kapai. Memohon ni, mohon, minta. Terkapai-kapai. Alam kubur dia terkapai-kapai. Sebab tu dia minta kepada anak-anak yang soleh, doakan dia dengan baca Quran, dengan bacakan tahlil. Untuk siapa? Ibu dan ayah kita. Sebab tu kalau tak ada ibu, tak ada ayah, ingat ibu ayah kita tu. Dia memang terkapai-kapai di kubur ni, minta kepada anak dia. Tapi dia lihat anak dia dalam keadaan depan TV. Tengok anak dia dalam keadaan bergembira, langsung solat pun tidak. Ni. Ayah terkapai-kapai minta tolong. Tapi dihijab barzah dinding ni. Yang kedua, dengan harta kamu. Harta tu pun akan menjadi salah satu daripada ujian kamu. Bukan saja usia, tapi harta kita. Dari mana kita dapat, ke mana kita habiskan. Allah akan tanya. Ujian kita seterusnya ialah ibu ayah. Ibu ayah ni ujian kita. Kalau ada ibu dan ayah kita, itulah untuk kita masuk syurga, itulah dia. Taatlah pada ibu ayah kita. Ibu ayah tak pernah bentak-bentak kita. Yang kita pun janganlah bentak-bentak pada ibu. Fala takul lauma uffin au kilahuma. Kita sebut berdecet dalam suara kita ni. Itu dah jadi anak derhaka. Anak derhaka. Apatah lagi kalau ada anak ini menolong kepada orang lain, sedangkan ibu ayah dia ni terasa. Kenapa orang lain boleh ditolong, ayah sendiri tak ditolong? Ada tuan-tuan. Boleh tolong orang lain, tapi ibu ayah dia tak nak tolong. Balik-baliklah pada kita ingat. Kita ni satu ketika akan jadi tua. Ujian kita seterusnya ialah isteri. Ada orang melebihkan kepada isteri, lupa pada ibu dan ayah dia. Segala-galanya pada isteri. Tuan-tuan, ingat. Isteri boleh bawa suami ke syurga ke? Anak boleh bawa ibu ayah ke syurga? Anak boleh bawa ibu ayah ke syurga? Boleh? Isteri boleh? Lebihkan isteri. Tinggalkan mak ayah. Wa na'udzubillah. Tapi ramai dalam keadaan orang yang melebihkan kepada isteri dia, malahan ibu dan ayah ditinggalkan. Makan dengan isteri, tapi ibu ayah tak tahulah makan apa. Di kampung kita tak tahu ibu ayah makan apa, sakit pening. Kalau kita tak jenguk tuan-tuan, tetap dia akan cakap dia sihat. Percayalah. Anak-anak kalau telefon tuan-tuan demam, dia tanya sihat tak? Apa kata ibu ayah? Sihat. Walaupun dia menanggung dengan suami dengan isteri je. Haji tinggal 2 orang kan? Kalau anak telefon walaupun kita demam, Haji cakap apa? Sihat tak? Sihat. Tu dia kata, kita semakin tua ni, Ustaz Samsuri kata, dia pun dapat benda ni daripada kawan dia, seorang cikgu. Dia kata, Ustaz, kita ni hidup kita semakin tua ni, kita hidup macam bola, Ustaz itu. Macam bola.
usia kita 60 tahun, kita ada gratuiti, kita ada duit pencen, kita ada KWSP, kita ada rumah, kita ada kereta, dan kita tak bekerja. Waktu tu kita ni ustaz macam bola basketball. Macam bola basketball. Semua minta. Semua minta bola. Minta. Waktu kita dah pencen, kita dah tak kerja, kita jalan pergi rumah anak kita kat Seremban. Anak kat Kuala Lumpur tahu, anak yang Kuala Lumpur kata apa? Ayah datang rumah Angah, rumah Alung, ayah tak boleh datang ke? Itulah bola basketball, tuan-tuan. Kita baling ke sana, baling ke sini. Semua nakkan kita. Pergilah Kuala Lumpur. Seorang lagi anak kat Terengganu pun dengar, tahu. Dengar kata ayah dah pergi rumah Alung, rumah Angah. Rumah Uda bila Angah nak pergi? Itulah sekali ayah datang tu, masa pindah rumah. Ni dah berapa tahun? Dah 2 tahun ayah tak pernah pun datang. Ayah dah tak kerja kan? Anak mencari tu, dia tuntut. Pergi tak? Pergi. Basketball, tolak sana, tolak sini. Semua nak. Satu ketika kita dah tua, sampai satu tahap kita dah mula ada penyakit. Kita ada sakit. Kita dah makan ubat. Jalan dah tak kuat, dah pakai kaki 3 dah. Kaki 3 pakai apa? Pakai tongkat. Bawa kereta pun dah tak 140 dah. Dia dah turun 60 dah. Itu pun tengok lain tepi tu, putih-putih ikut. Satu tahap, dia kena pergi ke hospital 3 bulan sekali. Kadang sebulan sekali cek darah, cek kencing manis, cek tekanan kan. Macam-macam lah, buah pinggang. Waktu tu, kata sahabat pada Ustaz Samsuri kata apa? Kita ni dah macam bola sepak. Kalau bola keranjang ni, basketball, dia suka, dia minta. Tapi bola sepak ni, dia sepak kita, pum, jauh. Mulalah anak-anak akan bercakap. Dia cakap apa? Nak suruh Alung aja pergi hantar ayah berapa kali. Alung pun ada kerja juga. Angah berapa kali dah hantar. Udah dah berapa kali hantar. Jangan letakkan tanggungjawab tu pada Alung aja. Angah pun anak ayah. Udah pun anak ayah. Kita ni dah disepak macam bola sepak dah. Jauh dah pergi. Alung cakap macam tu, Alung tahu tak Angah kerja macam mana? Fikir kerja kau aja, kerja aku. Tu dia sepak jauh sikit lah. Akhirnya ayah tak cakap apa dah. Ayah diam. Boleh dia mampu. Dia bawa. Walaupun keadaan nampak tak nampak tu, dia cuba juga. Kalau boleh tak nak susahkan. Tapi anak cuba berjauh. Dia tendang. Suruh Alung. Alung kan suruh Angah. Satu tahap tuan-tuan. Makin kita uzur, kita dah duduk, nak jalan dah tak boleh. Makan pun dah kena masakkan. Sebelum ni, makan kita boleh lagi makan. Makan apa yang ada. Tengoklah mak dan ayah, kalau seandainya duduk berdua kat rumah, dia makan apa? Kadang dia tak makan, dia makan kedai. Tu kuat lagi lah tu. Tu masih lagi dalam keadaan bola basketball. Tunggulah jadi sampai bola sepak. Masak pun ala kadar je tuan-tuan. Orang tua makan apa? Dia nak ke makan nasi biryani ke? Dah. Nak nasi Bukhari? Dah. Kalau dulu betul lah sup giabok dia boleh gigit tulang-tulang tu.
Kalau dah tahap keadaan dah macam bola sepak, bagilah gearbox tu. Ada tak ada ditolak-tolak ya tuan-tuan. Belum ambil pun ditekan pakai sudu daging tu, lembut tak lembut, lembut tak lembut. Satu tahap anak ni akan buat mak bapak jadi macam apa? Macam bola golf, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak bola golf? Bola golf ni kalau boleh dipukul, pum, sejauh mungkin. Orang pukul bola golf, dia nak apa, tuan-tuan? Dia nak masukkan dalam lubang kan? Satu tahap bila ayah dalam keadaan dah terbaring, dah tak boleh nak masak, dah tak boleh nak makan, makan pun dah memilih. Nampak dah tak nampak dah. Nak sesuatu minta mengharap pada seseorang. Terkadang anak dijadikan bapak dia macam bola golf. Kalau boleh dia pukul sekuat-kuat tu, bukan nampak lubang. Nampak lubang tak? Orang boleh pukul bola golf, dia tak nampak lubang, tuan-tuan. Yang dia nampak apa? Tiang je tu. Kalau boleh dia pukul tu, tuan-tuan, tum. Biar apa? Biar terus masuk. Biar terus pukulan pertama terus masuk. Masuk apa maksudnya? Game over terus. Anak mengharapkan mak ayah macam tu. Kalau seandainya dapat anak macam tu. Tapi alangkah bertuahnya ibu-ibu, ayah-ayah, kalau dalam keadaan terbaring, kita makan pun dalam keadaan bersuap, keadaan kita berjalan pun dipapah, nak mandi pun dimandikan, dapat anak tersebut, kita jadi bola rugby. Tuan-tuan tahu tak bola rugby? Bola rugby, tuan-tuan, kalau bola tu jatuh kat tuan-tuan lumpur ni, tuan-tuan, apa dia buat? Dia kerumun, tuan-tuan. Dia dapat bola tu, dia dakap. Yang lain nak rebut, dia tak bagi. Dia peluk sekuat-kuatnya. Kalau dapatlah, tuan-tuan, jadi bola rugby, alangkah bertuahnya. Alangkah rugi kalau jadi bola. Faham pun, tuan-tuan. Kalau bola golf memang terus masuk lubang, tuan-tuan, terus nak sebut tak sampai hati, innalillah, tuan-tuan. Tapi kalau jadi bola rugby, dia paut, tuan-tuan, semua rebut, no, dia tak bagi. Dia tak bagi. Alung nak ambil, dia tak bagi. Angan nak ambil, tak bagi. Dia berebut. Akhirnya berkerumun semua pada bola. Ada ke yang macam tu, tuan-tuan? Ada. Percayalah, kalau sekiranya kita pun buat anak-anak macam tu, anak-anak akan ingat pada kita macam tu. Walaupun kita tak ada, anak-anak akan ingat mak ayah dia sampailah ketika mana hayat dia ada. Jumpa, tuan-tuan, keluarga dia muafakat. Mak dia tak ada, ayah dia tak ada, tapi keluarga muafakat sama-sama. Cukup sampai pada bulan Ramadan, sebelum tu bulan Syakban. Bulan Syakban dia dah susun dah. Dia terus ambil tarikh. Kan? Bulan Syakban. Tahu tak bulan Syakban? Bulan Syakban bulan apa? Bulan makan. Betul tak makan? Kan bulan kenduri kan bulan Syakban. Tanya Tok Imam. Tok Imam ada depan. Syakban. Pukul 12 ada kenduri. Pukul 3 ada kenduri. Lepas asar ada kenduri. Lepas maghrib ada kenduri. Lepas subuh pun ada, tuan-tuan. Yang ada lepas isyak pun ada. Dia bagi Tok Imam dibagikan. Buat tahlil sikit kat masjid. Tok Imam kata nak buat tahlil. Tahlil ringkas boleh? Ringkas lah Tok Imam. Tapi pesanlah Tok Imam, lepas ni mana jemaah yang ada ni terus pergi kedai Tok Imam. Makan apa semua saya belanja. Dia tak buat kat rumah, tuan-tuan. Dia buat kat mana? Kat masjid. Makan dia kat kedai. Kenduri tak tu? Kenduri lah. Tapi muafakat, anak-anak muafakat. Ada tabung. Mak ayah dah tak ada, tapi anak-anak dia kumpul.
Bukan saja tabung tu untuk family day, tak. Tapi untuk mak ayah dia. Dia boleh kumpul, dia buat tabung adik-beradik kumpul. 1 bulan semua kena sumbang RM50. Yang ini tengok, ni tak kerja, adik tak kerja, cuma suami dia je. Adik boleh bagi berapa? Adik boleh bagi RM20 je bang. Okey, RM20 pun tak apa. Ni sebab apa? Untuk siapa? Untuk mak ayah. Oh boleh bang, 50 pun tak apa. Ya, sebulan 50. Kalau ada adik-beradik 8 orang, bermaksud ada berapa ratus? Ada 400. Sebulan 400 tak diguna duit tu tuan-tuan. Sampai satu tahap kita tak perasan, setahun dah ada berapa? 4,800. Dengar saja masjid kata nak apa? Nak pasang kipas, telefon. Dalam WhatsApp, semua mesyuarat dalam WhatsApp je. Masjid ni kurang kipas ni, kipas kaki ada 1. Abang keluarkan je bang. Kipas tu tak mahal, baru 100, 100.5 je. Abang pergi kat Shopee, Lazada, 11 banyak dia punya fufu ni. Baik tu terus. Untuk siapa? Untuk ibu ayah. Siapa punya kerja tu? Anak-anak. Walaupun mak ayah dia tak ada. Ada macam tu? Ada tuan-tuan. Infakkan sesuatu kat masjid, dia niatkan untuk siapa? Untuk mak ayah. Banyak tuan-tuan, macam-macam. Kampung saya berebut tuan-tuan, berebut. Tapi saya tak tahu, tak bagi tahulah tuan-tuan apa benda yang kami buat kat masjid. Ni tahulah dia. Nak buat saya tahulah. Bila saya wujudkan satu je, yang lain kata, kenapa ustaz tak cakap? Kata. Saya kata takkan saya nak cakap. Saya tunjukkan sikit je. Saya bagi peluang kalau yang lain nak. Macam ni ustaz, ustaz pergilah cari. Kita orang bayar je. Aduh, saya kata subhanallah, satu pula kerja ni saya cakap. Akhirnya tuan-tuan bergaduh-gaduh dah. Bergaduh-gaduh, semua nak akan benda tu. Tapi yang nak siapa? Orang masjid je lah. Orang masjid yang tahulah. Masya Allah. Setiap hari digunakan. Setiap hari. Pasal PKP ni tuan-tuan. PKP. Dan kat masjid saya dah penuh lah. Saya bagi apa tuan-tuan? Ni lah ni. Sejadah ni lah ni. Sejadah ni kami tak buka. Saya letak bentang je. Ikut saf. Dia orang tak bawa sejadah sendiri. Ada bawa sejadah sendiri, dia letak lagi lapis ke atas. Susun dah. Mula-mula beli 2 baris. Siapa bawa? Saya diam je lah, diam. Saya nak cerita bukan keadaan tu, saya nak ceritakan kita infakkan mak ayah kita. Lepas tu datanglah Bilal datang. Ustaz saya nak sebaris. Ustaz ni sebaris. Akhirnya semua minta sebaris. Rupa ramai lagi nak. Kata lepas ni nak pergi cari sendiri. Kata. Subhanallah. Asal kita tahu benda tu. Banyak lagi tentang bila PKP ni macam-macam kita boleh buat. Tapi untuk siapa? Untuk mak ayah kita. Boleh buat. Muafakat keluarga. Alhamdulillah. Kenduri kendara dia buat. Setiap bulan ni. Kampung saya sama tiap malam Jumaat ni tuan-tuan. Kami akan buat tahlil untuk semua arwah-arwah. Tapi kalau siapa ada yang datangkan infak untuk masjid, kita khususkan untuk Allah yarham tu. Selain daripada ibu dan ayah kita. Yang datang sebutlah untuk ibu ayah. Waktu tu seminggu sekali datanglah masjid. Mak ayah terkapai-kapai minta pada anak. Tapi anak duduk di rumah. Kalimat tahlil pun tak dibacakan pada ibu dan juga ayah dia. Allahu Akbar. Jadi kita tengok apa yang dinyatakan dalam kitab ini. Islam menyuruh umatnya supaya mengutamakan berbuat baik kepada ibu bapa dan kemudian kepada kaum keluarga. Ibu bapa dulu, barulah kaum keluarga. Ingatkan dulu kisah bagaimana ada hamba Allah yang telah termasuk ke dalam satu gua ditutup dengan batu. Terbuka batu tersebut, salah satu daripadanya ialah perkhidmatan dia dengan ibu dan ayah dia. Ibu dia lah, pada ibu dia yang tiap-tiap hari dibagi minum susu kambing. Anak dia kehausan tapi dia tak bagi.
kuat pula tuan-tuan. 2 minggu tak datang lagi kuat ni. Macam marah pula dia. Batu dah tertutup. Akhirnya seorang doa. Pertama, dia mengelak daripada zina. Terbuka batu tu. Yang kedua, infakkan daripada upah dia mengambil potong gandum ni tuan. Semata-mata untuk tolong orang tu. Terbuka. Satu lagi ni lah hamba Allah. Dia seperah susu. Susu ni untuk mak dia. Balik rumah mak dia tidur. Anak dia hendak sangat. Dia tak bagi pun anak dia. Sampailah mak dia jaga. Anak dia tertidur. Dia bagi mak dia. Kalau itulah kebaikan yang kau buat, kau terima ya Allah, bukakanlah batu tu. Batu tu berat besar kat pintu gua tu. Tiba-tiba berganjak. Kebaikan kepada ibu bapa dia. Jadi utamakan ibu bapa barulah keluarga. Sebutan ibu yang diulangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini menunjukkan betapa ibu perlu diberi keutamaan dan perhatian daripada yang lain di dalam masalah perhubungan dan kasih sayang. Sebab tu kata kalau seandainya tu anak perempuan ni Allah Ta'ala berikan kelebihan. Nabi sebutkan banyak hadis perempuan. Kalau kita beli barang sesuatu, ada anak lelaki, anak perempuan, siapa yang kita nak bagi dulu? Anak perempuan. Kalau seandainya anak memanggil, nak panggil ibu dulu ke ayah dulu? Kena panggil ibu dulu. Kena panggil ibu dulu baru ayah. Nak ceritakan kelebihan orang perempuan ni banyak. Saya ada satu slide cerita pasal perempuan, ya, hadis-hadis Nabi SAW pasal perempuan. Islam memandang mulia kepada kaum ibu dengan meletakkan mereka di tempat yang istimewa di dunia dan juga di akhirat. Seorang ibu. Ulama berdalil dengan hadis ini bahawa menjadi kewajipan ke atas seorang membiayai sara hidup dua ibu bapa. Jika dia hanya mampu membiayai salah seorang saja, maka hendaklah dia mengutamakan ibu dia. Penghormatan kepada keluarga tidak semuanya sama. Kerana itu ibu lebih diutamakan daripada bapa. Jadi insya-Allah lah, gembirakanlah hati ibu. Ibu kita ni suka apa tuan-tuan? Gembirakan dia. Terkadang ibu-ibu dia tak minta, tapi dia bercakap lah, dia cakap. Kalau kita tengok kan, ibu kita dia tak minta. Cantik tapawir ni lah. Kalau anak dengar kata cantik tapawir tu, carilah tapawir tu. Kita gembirakan hati dia. Ibu suka sebab dia suka benda-benda tu lah. Dia tak jadi macam muda balik, tapi dia suka. Kadang dia suka simpan. Ibu-ibu kan banyak simpan barang kan, dia suka. Kalau dia suka kain batik, belikan kain batik, selai. Ingat selai cukup lah. Ingatan dia. Bukan untuk apa ingatan. Terharu ibu bila tengok anak buat macam tu. Jadi mudah-mudahanlah kita ingat pada ibu dan ayah kita, sampailah kita ke penghujung hayat kita. Kita pun tak tahu, kadang ibu pergi dulu, terkadang anak pergi dulu daripada ibu. Percayalah, bila anak pergi dulu daripada ibu dan ayah, dia tidak akan putus doakan pada anak. Siapa yang anak dia pergi dulu, tanyalah. Dia akan ingat. Dia akan ingat anak dia, walaupun anak dia telah pergi dulu. Malahan kalau sebut saja pasal anak pergi dulu, terus keluar air mata. Keluar air mata. Tapi kalau keluar air mata, pakcik desa tahulah. Kalau keluar air mata, orang perempuan dengan orang lelaki dia berbeza. Dia berbeza. Apa beza dia? Bezanya ialah dia akan menutup keaiban dia. Orang perempuan ibu-ibu banyak dosa daripada apa? Anggota yang
kita kena jaga ada 7 dalam tubuh badan kita ni. Ada 7. Mata, mulut, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan. Mata, mulut, telinga, tangan, perut, kaki, kemaluan. 7. Tapi kalau orang perempuan dia menangis, dia akan tutup apa? Tutup mulut. Dia tutup mulut. Tengok betul kalau perempuan kau menangis. Sebab dia tahu mulut dia terketar-ketar tu. Orang lelaki kalau menangis, tutup mata. Orang lelaki kalau menangis kan, dia tutup mata dia. Kenapa dia tutup mata? Sebab itulah gambaran bukti banyak dosa kita yang lelaki adalah daripada mata. Orang lelaki banyak dosa pada mata. Orang perempuan banyak dosa daripada mulut. Kadang itulah tengok kehidupan macam itulah Allah Ta'ala jadikan. Bukan saja dia automatik tutup. Dia tutup mulut dia tu kan. Ada sekali tutup semua sekali. Kalau tutup semua sekali tu apa tanda dia? Dua-dua banyak tuan-tuan. Mata pun banyak, mulut pun banyak. Tapi kebanyakanlah perempuan dia akan tutup mulut. Kalau lelaki dia akan tutup mata. Betul ke orang lelaki banyak dosa mata? Alhamdulillah ngaku. Banyak dosa mata. Anak dara pun dia tengok, mak dara pun dia tengok. Yang teruk naik dara pun dia berkenan. Bini dia ada. Kalau perempuan, mulut dia lah. Bagilah dia daripada lepas asar tu sampai 6.30. Boleh satu tajuk. Cuma tak letakkan air sama meja bulat je untuk buat forum. Dia duduk kat bangku satu, kat batu satu tu, habis semua tajuk dia kupas. Daripada COVID sampailah Amerika punya pemerintahan pun dikupas. Itulah orang perempuan. Tapi ala kulli hal tak dinafikan orang lelaki macam perempuan pun ada. Kita kenal kadang kita tak boleh nak cakap, dia je bercakap. Kita nak cakap tak boleh, dia cakap. Sebab dia tahu 3 batu bawah, 3 batu atas, kiri kanan 3 batu semua dia tahu. Cerita apa je. Ada ke orang macam tu? Ada tuan-tuan. Jadi kita tunggu je lah dengan telinga dia. Tak tahan bangkit. Seeloknya kalau macam tu bangkit je lah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, cukuplah setakat hari ni. Kita tawakuf dulu. Mintalah Ustaz Zaidi akan terus jadi imam insya-Allah. Saya doakan ibu-ibu, ayah-ayah yang hadir pada malam ni, mudah-mudahan Allah berikan kesihatan, kewaafiatan pada ibu-ibu, ayah-ayah, dengan kesihatan, kewaafiatan yang baik untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu ayah pun doakanlah kesihatan saya. Mudah-mudahan Allah kurniakan kesihatan untuk saya dapat beribadah dan berjumpa dengan ibu-ibu, ayah-ayah. Kita membaca lagi kitab Riyadhus Salihin. Dan kita sama-sama juga berdoa mudah-mudahan satu ketika nanti kita berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kebaikan datang daripada Allah, keburukan daripada saya. Hakikat Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma
وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولكم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.